Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آتنا في كل حين أفضل ما آتيت أو تؤتي عبادك الصالحين مع العافية التامة في الدارين آمين اللهم وفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق وأعذنا من شر الخلق واختم لنا بالحسنى في لطف وعافية يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syukur yang banyak kerana Allah Subhanahu wa taala bimbing kita kepada jalan yang kita boleh jumpa dan dapat keredaannya. Kita akan bertemu dengan dua perkara. Satu dengan keredaan Allah ataupun dengan rahmat Allah. Satu lagi kita akan bertemu, akan berjumpa dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah yang dikatakan neraka wal a'yadzabillah. Sebab itulah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa yang paling banyak dia doa iaitu dia minta dapat keredaan daripada Allah dan minta Allah jaga, pelihara, melindungi dia daripada kemurkaan Allah dan neraka. Iaitu Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita harap bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, bawa kita, jaga kita, kontrol kita supaya kita berada di atas rel jalan yang betul seteguh sampai kepada kita jumpa dengan rahmatnya. Maka di pagi yang mulia dan barakah ini diminta saya nasihat kepada adik-adik pelajar yang baru, yang mulai masuk di dalam tajuk ataupun bidang pelajaran agama khususnya. Alhamdulillah, pertama kali adik-adik kita syukur pada Allah, berasa kata aku orang yang bernasib baik. Kita orang nasib baik, adik-adik orang nasib baik. Boleh Allah pilih kita mari duduk di tempat
belajar agama. Kerana belajar agama ni satu jalan yang besar untuk kita dapat kejayaan di sisi Allah, dapat nak sapa hak tadi tu. Nak sapa kepada keredaan Allah dan syurga Allah, rahmat Allah. Jalan yang besarnya iaitu menuntut ilmu. Kerana sabit di dalam hadis yang banyak tentang kelebihan belajar ilmu. Yang setengah padanya yang bermaksud siapa berjalan, siapa melalui satu jalan, man salaka tariqan, siapa berjalan lalu kok satu jalan, kerana nak menuntut ilmu, Allah memudahkan dia jalan ke syurga, Allah memasukkan dia ke dalam syurga maksudnya. Maknanya satu nasib baiklah Allah pilih adik-adik mari letak di tempat ilmu. Oleh itu saya ingin nasihat kepada adik-adik, pertama kalinya ikhlas di dalam menuntut ilmu. Jangan hati kita niat nak kepada yang lain daripada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nak yang lain daripada hubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita niatnya, kita naknya nak tahu agama Allah, nak belajar agama Allah, supaya kita nak beramal dan kita nak jaga dan nak sapa kepada orang lain. Niat betul-betul lillahi ta'ala. Yang keduanya, adik-adik kena bersungguhlah di dalam belajar. Kerana ilmu ni dia kena kena berjalan jauh, kena pakai masa yang panjang. Kalau kita tak bersungguh, kita tak sapa penghujung dia lah. Kita tak dapat ilmu yang mantap, yang kejap, panjang, banyak. Maknanya ilmu ni luah, kerana dia mengikut luah Al-Quran. Al-Quran luah mana? Luah itulah ilmu di dalam Islam. Maka sangat-sangat luah. Oleh itu adik-adik kena bersungguh ikhlas dan bersungguh di dalam menuntut ilmu, fokus betul-betul di dalam menuntut ilmu. Dan setengah daripada hak besar di dalam menuntut ilmu, kena beradab, kena adab dengan ilmu. Itu hak ulama-ulama hak berjaya di dalam ilmu, dia nasihat dan dia sebut ulama-ulama hak berjaya di dalam ilmu, hak jadi alim-alim besar tu, mereka tu beradab. Bahkan kalau tokoh ulama hak besar ni seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Thawri, banyaklah kalau kita tengok mereka itu mementingkan adab, belajar adab tu lebih dulu. Besar adab, hak tu hak jadi nak dapat ilmu dan barakah. Kadang kita tidak ada orang tunjuk jalan kepada kita, tak ada orang nasihat kepada kita, kita orang belajar baru ni tak tahu nak buat apa, tak tahu nak pergi ke mana. Hak mana hak penting kita tak tahu. Salah satu hak penting kita tak nak baca tak boleh, kita tak nampak, iaitu barakah daripada Allah Subhanahu wa taala.
berkat di dalam belajar, berkat ilmu, berkat pakaian, berkat makanan, berkat harta. Kita tak cari hal tu. Hal tu hak paling penting. Berkat daripada Allah. Cuba tengok ulama kita tafsir kata tiap-tiap yang Nabi sebeda, tiap-tiap pekerjaan yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata fahuwa aqta'. Satu riwayat kata fahuwa ajzam. Dia yang kudung, yang putuh. Tangan kudung, kalau orang tangan kudung, kaki kudung, telinga kudung dan umpamanya. Makna apa kudung? Qalilul barakah, yang kurang berkat, tak berkat. Kita banding berkat dengan tak berkat ni, apa berkat? Iaitu kebaikan yang datang daripada Allah, yang Allah bagi. Kita tak ada usaha perkara tu, tak sengka, tapi Allah bagi. Dia panggil barakah. Supaya mudah kita nampak barakah, kita tengok contoh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa kepada pengkhidmat dia, iaitu Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas dia khidmat pada Rasulullah, khadam kepada Rasulullah 10 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa minta barakah kepada dia. Allahumma barik lahu, wahai Allah, minta engkau berkat bagi Anas pada hartanya dan pada zuriat dia. Maka Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu dapat barakah. Allah kabul doa Rasulullah. Dia dua-dua harta dan anak cucu dia barakah. Kebun tamar dia berbuah 2 kali setahun. 2 kali setahun. Kebun tamar biasanya dia buah sekali setahun saja, seperti deria kita lah, deria dan umpamanya rambutan, dia buah sekali setahun. Biasa begitu. Tetapi Sayyidina Anas dia buah 2 kali setahun. Barakah pada harta. Dan Sayyidina Anas dia tak meninggal, malaikat dia anak cucu dia sampai 100 orang. Barakah pada anak cucu, pada anak. Itu mana berupa barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas ada belajar di dalam pertanian kah? Dia buat tanian, buat cara untuk tamar buah 2 kali setahun. Dah tak ada. Barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu barakatul ilmi, sebetulnya kita belajar sikit je, belajar biasa je. Kadang bila ada barakah Allah bagi, hak kita tak belajar tu banyak, Allah buka, dapat ilmu dengan tak seka-seka. Allah adalah bila barakah pada Allah buat sebab, Allah buka jalan tu, dia bagi sebab-sebab yang kita tak sangka. Kita dapat rezeki yang tidak disangka. Begitulah, banding lagu tu. Kita tak suka kita nak dapat rezeki yang datang mari. Ilmu pun ada juga begitu, kerana barakah. Oleh itu, untuk dapat barakah, ulama kita, tokoh-tokoh yang besar tu, dia mendului adab daripada belajar ilmu. Kena adab tu tinggi. Seperti Imam Bukhari. Diceritalah Imam Bukhari dia beradab
sebagai adab yang tinggi. Dia duduk biasa begini satu ketika dalam majlis ramai-ramai kan, seketika dia bangun berdiri. Kabar dia duduk. Orang tak tahu. Orang tanyalah, kenapa boleh engkau bangun bangkit berdiri? Dia kata, aku hormat kepada anak tuan guru aku. Kerana anak tuan guru dia lalu ataupun masuk majlis macam mana, wallahu a'lam. Adab dia tinggi. Anak tok guru dia hormat, bukan tok guru tu tak tahulah dia hormat macam mana. Adab dia dengan guru, adab dengan guru, adab dengan kitab. Banyaklah adab-adab tu. Kitab kita kena apa? Kena ta'zim, kena membesarkan dia, kena ihtiram. Kerana itu alat bagi ilmu kita. Kalau kita tak menghormati dia, kita tak dapat dia. Dia lari daripada kita. Jangan kitab ni macam ni. Ni kitab kita. Lepas tu ni kopiah kita, handphone kita letak di atas kitab bawah. Ini mana tidak hormati ilmu. Apa je? Lebih lagi Al-Quran. Ambil handphone, ambil kopiah, kalau kita letak di atas kitab, itu kita tidak menghormati ilmu. Itu jadi salah satu daripada penghalang ilmu lah. Kalau dapat pun biasa, jadi tak dapat ilmu yang barakah. Itu kena ada adab-adab dia, kena belajar adab, kena jaga sangat-sangat untuk nak dapat ilmu yang barakah. Itu di antaranya. Dan basic yang adik-adik kena ambil ilmu ni, jalan dia salah satunya kena kita usaha dapat ibu ilmu, bapa ilmu, gedang ataupun tempat simpannya ilmu, usaha tu. Pertama kali tempat simpannya ilmunya iaitu kalamullah Al-Quran. Adik-adik kena penting ambil berat dengan Al-Quran. Hafalnya tak semua hafal, sebahagian daripadanya, dan bacanya dengan betul. Belajar baca Quran betul. Itu modal dan ibu bagi ilmu. Kalau kita tak ada modal, ibarat kalau orang menega tak ada untung lah. Tak ada untung, tak dapat untung. Nak menega tak boleh lah, tak ada modal. Nego gitulah. Dia kita kena ada modal. Modal di dalam belajar ilmu, pertama kalinya kena kita ambil bagi Al-Quran. Boleh paling kurangnya kita baca Quran dengan betul. Yang kedua, kita boleh hafal semua Quran. Kalau tak boleh semua, kita ambil sebahagian. Dan hafal mata-mata ilmu. Hafal mata-mata ilmu. Khususnya yang pertama, mata-mata hubung kait dengan bahasa Arab ataupun mata-mata ilmu nahu dan ilmu saraf. Kedua-dua tu kata tuan guru saya, bapa ilmu dan ibu bagi ilmu. Kalau kita nak ke ilmu, kita kena ada bapa dia dan ibu dia. Kalau tak ada bapa dan ibu, anak dia tak ada lah, tak keluar lah. Tak mari anak, nak mari anak kat mana? Bapa tak ada, ibu tak ada,
tak keluar anak. Oleh itu, kita nak membiakkan anak tu kena kita cari bapak dulu. Cari bapak, cari ibu yang boleh mengeluarkan anak. Macam kita nak membiakkan lembu, nak membiakkan kambing, membiakkan burung. Supaya banyak, kita cari ibu-ibu hak jenis beranak banyak. Cari bapak hak bakar baik-baik, keturunan hak baik-baik. Begitulah ilmu, iaitu ilmu bahasa Arab, kerana Al-Quran bahasa Arab, hadis Nabi bahasa Arab. Kalau kita tak boleh bahasa Arab, kita tak bolehlah ilmu. Orang alim besar, kalau kita tengok orang alim besar ni, satu, pertama kali dia adab. Yang kedua, Al-Quran. Yang ketiga, dia alim di dalam bahasa Arab. Ya, kena itu syarat-syarat ilmu lah, syarat-syarat nak dapat ilmu. Sebab tu pertama adik titik berat lah. Dia dalam 2-3 tahun pertama ni titik berat dengan Al-Quran. Baca betul dengan tajwid, betul dengan kaedah baca Quran, dan hafal. Hafal juzuk amma, hafal 2-3 juzuk ataupun boleh 10. Tak habis pun tak ada apa. Kemudian hafal mata-mata ilmu, mata nahwu seperti hafal mata ajrumiyah, hafal mata alfiyah, mata bina, mata izi, hafal kitab-kitab yang ada barakah, yang telah yang telah lalu, telah berjaya dengan dia oleh orang-orang yang berjaya. Setengah daripada Rusia yang ilmu, barakah ilmunya, kita belajar kitab yang ada barakah, yang penulis dia tu ikhlas, yang penulis dia tu waliullah. Itu setengah pada Rusia ilmu. Kita tengok kitab-kitab tu hak ditulis oleh ulama-ulama daripada ahlillah, waliullah. Kita tengok kitab basic-basic, kitab biasa, rendah, tetapi barakah yang banyak. Sebab apa? Sebab mereka kekasih Allah, mereka waliullah, mereka tulis satu dengan ikhlas. Amalan dengan ikhlas, dia ada barakah. Yang kedua, dia doa. Penting hak tu hak besar. Dia tulis, dia doa dengan Allah. Ya Allah, minta jadi kitab aku ni barakah. Mintalah bagi barakah kepada pembacanya, yang belajarnya. Maka kita doa dia dikabul oleh Allah kerana dia ahlillah, kerana dia waliullah. Bila kita belajar, nampak kita belajar mudah-mudah biasa aja, tapi Allah dengan doa dia tu, Allah buka pintu ilmu kepada kita. Itulah adik-adik, kita jangan tengok kata remeh, rendah ni. Tak. Itu bekalan kita di dalam untuk nak menerusi di dalam bidang ilmu. Kalau kita tak ada hafal lah, kalau kita tak ada hafal, pada adaknya, ghalibnya tak sampai, tak boleh lah, tak boleh ilmu. Boleh untuk basic-basic biasa-biasa, tak dapat ilmu yang dalam, tak dapat ilmu yang banyak. Kerana ingat hafal tu salah satu daripada modal di dalam menego tajuk ilmu ni. Kita kena ada ingat mata-mata, ingat hadis-hadis, kena ada. Itu salah satu daripada bekalan kita untuk kita nak menerusi di dalam
belajar ilmu. Kerana dia bila kita cukup boleh sikit sebanyak di dalam kita bekalan tu, kita belajar dengan secara beransur lah, naik lepas satu kelas kitab tu, kita kena bersumber kepada kitab-kitab yang muktabar dan yang telah dilalui oleh ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan dada kita untuk ilmu, meluaskan dada kita, meluaskan memori kita, supaya kita boleh simpan ilmu yang banyak. Allahumma syrah lana sudurana lil iman, Allahumma syrah lana sudurana lil ilmi, Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana, Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma hassin akhlaqana kama ahsanta khalqana. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikal mu'minina al-mukhlisin waj'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Dan kita doakan Tuhan Guru memberikan kesehatan Amin, amin, amin. Amin, mudah-mudahan setiap tempat yang Bapak datang untuk menyirami ilmu, untuk menanam benih-benih ilmu di tempat tersebut, insyaAllah. amin. Sebagaimana seluruhnya para ulama di kota-kota Tarim, Hadramaut, Amin. Mesir, dan lagi tempat-tempat ilmu yang penuh dengan keberkatan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Mudah-mudahan lahir daripada pendidikan beliau, para ulama Rabbani, para mursyidin, insyaAllah. Mudah-mudahan kita juga termasuk daripada orang-orang yang diberikan nikmat tersebut, dan insyaAllah setiap daripada kita menerima buat dan bahagian menurut pada masyarakat kita, karena para ulama mengingatkan kepada kita al-badan al-badan masyarakat. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menurut masyarakat kita, sampai kita, menurut apa yang ada dalam hati kita tentang situasi kita bersama ulama, tentang situasi kita di tempat ilmu. Jadi mudah-mudahan kita semua madadnya aliyah, madadnya apa yang
masyhadnya tinggi, dan juga Bapak ingatkan semalam daripada salah satu hadis dari Nabi SAW, Sallallahu alaihi wa ana inna dhanni abdi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis bagi Nabi SAW menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala berkata, ana inna dhanni abdi, aku menurut sangkaan hambaku terhadap aku. Jadi insyaallah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala yang dihajatkan oleh tuan guru untuk murid-muridnya, dan segala apa yang kita nak, apa yang kita ingini, insyaallah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. insyaallah. Amin. Dalam kita menuntut ilmu, asal kita adalah ilmu untuk kita menjadi untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul. Karena itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi insyaallah mudah-mudahan kedatangan Bapak di sini bukan semata-mata ziarah, tapi insyaallah menjadi salah satu momen kita, menjadi salah satu masyayikh kita yang membimbing rohani dan zahir kita insyaallah. Karena beliau adalah guru saya, dan bahkan guru kepada guru ramai di zaman kita ini. Jadi kita sangat bertuah kepada adik-adik dirahmati Allah SWT. Kita bertuah kalau mungkin ada satu orang ataupun beberapa orang saja yang niatnya mukhlis di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang niatnya nak belajar apa yang kedua sana, tapi alhamdulillah Allah sambut pembelajaran tersebut. Allah datangkan ulama-ulama pendamping duduk dengan kita. Pengetahuan di sini ada ramai yang untuk ilmu keluar, disebabkan al-jinsiyah yang menjadi sebab mereka terhadap untuk melakukan pengajian di luar. Saya ramai disebabkan jinsiyah mereka takut. Alhamdulillah kita wujudkan sama-sama. Ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Membantu mereka yang tidak mendapat pendidikan di sekolah. Ya. Insyaallah khair, insyaallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Ya, yang kita harapkan meningkat Allah terima kasih. insyaallah. Ya. Terima kasih kepada rombongan Bapak Mudir, Abah Azri, Bapak Azri juga Abah Syah. kita karena sudi Bapak Azri untuk menyiram berkata kita. Kalau mudah-mudahan itu subur sehingga kita dapat tempat yang lebih luas. Insyaallah. Itu saja daripada kami Bapak. Insyaallah Allah kita tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.